أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Itulah tadi bacaan daripada Al-Fadhil Ustaz Umair yang membacakan surah Al-Fat. Hadirin yang dikasihi sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini menjemput dan persilakan Al-Fadhil Ustaz Umair untuk menyampaikan seminar kita pada pagi ini dengan tajuk seminar teknik pengajaran Al-Quran berkesan. Jadi Al-Quran ini juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah merupakan satu mukjizat yang terbesar yang dikurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang terbesar? Kerana sehingga ke hari ini, sampai ke saat ini, dari mula Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, sampai ke hari ini Al-Quran itu masih dapat kita lihat, masih dapat kita fahami, masih dapat kita amalkan. Jadi Osman Ghazi ini merupakan orang yang memulakan kerajaan Turki Osmaniyah, orang yang mendirikanlah kerajaan Turki Osmaniyah, iaitu seseorang yang bernama Osman Ghazi. Pada suatu hari Osman Ghazi ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Osman Ghazi ini dia ingin berziarah ke rumah gurunya. Jadi apabila dia melihat ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, yang tadinya dia nak rehat, dia nak tidur sebab kepenatan berjalan jauh ke rumah gurunya, akhirnya dia tak jadi nak tidur, nak baring, dia hanya berehat sambil duduk sahaja. Yang di mana dia itu sangat-sangat memuliakan Al-Quran. Dia dah letak dalam dirinya prinsip bahawa kalau ada Al-Quran, kalau ada ayat-ayat suci Al-Quran, dia tak boleh nak lunjurkan kaki, dia tak boleh nak baring di sebelah Al-Quran. Oleh kerana itu, disebabkan dia tidak baring, tidak tidur sambil baring di sebelah ayat-ayat suci Al-Quran selama 6 jam, tuan-tuan dan puan-puan. Dari malam itu sampai pagi, selama 6 jam dia tidak baring di sebelah ayat suci Al-Quran, maka Allah SWT pun menggantikan 6 jam tersebut kepada 624 tahun pemerintahan kerajaan Turki Osmaniyah. Ini sebab apa? Sebab dekat sini dia dapat memuliakan Al-Quran itu sendiri. Ini keempat-empat mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi, semuanya ulama mazhab ini bersepakat bahawasanya kalau kita mau memegang Al-Quran, perlu wajib dalam keadaan berwudu. Ini yang pertama yang kalau boleh kita terapkan kepada diri kita, kepada anak-anak murid kita, supaya mereka kalau nak pegang ataupun nak mula belajar Al-Quran ini haruslah dalam keadaan yang berwudu. Perbaguskanlah Al-Quran
dengan suara-suara yang bagus. Sebab apa? Al-Quran ni memang dah bagus, tuan-tuan dan puan-puan. Al-Quran ni memang dah bagus, kita hanya zayyin, hiasi saja Al-Quran itu dengan suara yang bagus. Ini pun boleh kita terapkan dekat para pelajar supaya mereka pun waktu baca Al-Quran, kalau boleh jangan baca macam macam diorang tengah bercakap. Intonasi bercakap jangan gunakan ketika baca Al-Quran. Intonasi dia kalau boleh lebih lain sikit, lebih merdu sedikitlah. Kerana itu juga merupakan salah satu daripada adab-adab ketika membaca Al-Quran. Adalah sangat-sangat digalakkan untuk belajar tajwid terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Itu akan memudahkan lagi pelajar tersebut, orang tersebut untuk membaca Al-Quran dengan lebih baik lagi. Ya, insyaAllah Abi, boleh Abi. Jika boleh mungkin Abi boleh kongsikan sedikit macam mana teknik hafalan di MTS, dan mungkin juga boleh kami praktiklah di Ar-Raudhah ni atau macam mana. Okey, jadi asrama MTS Ma'had Hafiz Sulaimaniyah ini berpusat di Turki dan alhamdulillah sehingga sekarang memiliki lebih daripada 20,000 cawangan di serata dunia. Caranya bukan menghafal daripada awal sampai akhir, akan tapi caranya adalah dengan menghafal, yang pertama menghafal muka surat terakhir di setiap juz. Contohnya dia mula menghafal, pertama kali nak hafal ni dia buka juz 1 bukan dari surah Al-Fatihah tapi menghafal daripada muka surat terakhir dari setiap juz. Dah hafal muka surat terakhir setiap juz yang pertama, sambung kepada muka surat terakhir setiap juz, muka surat terakhir juz yang kedua. Dah juz yang kedua sambung ke juz yang ketiga. Dia tak hafal secara berturutan lah daripada segi muka surat tu, akan tapi dia menghafal muka surat terakhir setiap juz, juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Dan ini dinamakan sebagai pusingan. Dari juz 1 sampai juz 30 kalau dia sudah hafal muka surat terakhir di setiap juz itu dinamakan sebagai pusingan 1. Jadi itu mungkin dari segi sistem hafalan Turki Osmaniyah seperti itu. InsyaAllah lah apa yang ingin saya sampaikan mungkin sampai di sini sahaja. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, khususnya pada diri saya sendiri, seterusnya kepada guru-guru Sri Ar-Raudhah. Semoga Allah SWT mempermudahkan segala urusan kita, mengajar, mendidik anak bangsa untuk menjadi hamalatul Quran, untuk menjadi orang yang ada dalam dirinya Al-Quran, supaya dapat menjamin masa depan kita, masa depan negara kita sendiri, masa depan ahli keluarga kita untuk mencapai redha Allah SWT. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Sumair atas pengisian berkaitan pertama sekali yang kita tengok itulah kelebihan Al-Quran, dan yang keduanya itu adalah berkaitan dengan beberapa adab, dan adab inilah sebenarnya yang membentuk bagaimana seseorang penuntut ilmu itulah. Tak cukup kalau sekadar ilmunya yang tinggi, kita semua pun tahu kalau sekadar ilmu tinggi tapi adab tiada, maka tiada bergunalah pada ilmu itu mungkin. Terima kasih Ustaz, dan mungkin ini adalah soalan yang terakhir mungkin berdasarkan pengalaman Ustaz sendiri ataupun daripada pengalaman guru-guru Ustaz sendiri, apakah adab ataupun amalan yang mesti ataupun wajib dijaga sebagai seorang guru Quran? Sebab yang ada hadir pada hari ini majoritinya adalah guru-guru Quran. Jadi mungkin ada adab-adab ataupun amalan-amalan tertentu yang menjadi kewajiban ataupun kemestian kepada seorang guru yang mengajarkan Al-Quran. Okey, yang pertama untuk guru-guru lah, lebih-lebih guru-guru Al-Quran ini, adab ataupun cara-cara untuk kita mendidik anak-anak ini dengan lebih baik lagi adalah, yang pertama kita perlulah sama-samalah, termasuk diri saya sendiri, perlulah menunjukkan contoh yang terbaik, contoh yang mencerminkan Al-Quran itu sendiri di dalam diri kita, kerana satu teladan itu sebenarnya lebih baik daripada 1000 nasihat. Oleh kerana itu, yang pertama kita perbaiki dulu diri kita dengan mencerminkan diri kita kepada para pelajar, tunjukkan kepada para pelajar bahawa kita ini guru Al-Quran, dan buat mereka tertarik untuk mengajar Al-Quran lah. Jadi dengan itu mungkin sedikit sebanyak akan membantu para guru untuk mendekatkan lagi para pelajar ataupun lebih memudahkan lagi untuk mengajar dekat pelajar-pelajar tersebut lah. Jadi pada diri kita dulu, kita perbetulkan diri kita dulu, barulah kita mengajar dekat para pelajar, barulah pelajaran itu akan jadi lebih efektif, lebih berkesan kepada pelajar tersebut. Jadi mungkin itulah rasanya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا وأنت أكرم الأكرمين، أنت مولانا وأنت أرحم الراحمين، أنت مولانا وأنت أكرم الأكرمين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها روعنا وتلم بها شعثنا وتجمع بها شملنا وتشفي بها مرضانا، واغفر لنا وارحمنا واحشرنا معهم بمغفرتك وبرحمتك وبفضلك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Sumair atas sesi perkongsian yang sangat baik dan sangat memberi manfaat insyaallah pada semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih sekali lagi sebab sudi meluangkan masa, dan terima kasih kepada Tuan Ahdin bin Singki yang menganjurkan dan membuat banyak urusan untuk menjadikan program pada pagi ini terrealisasi. Jadi saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya.